Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung semula untuk topik 1.1. Video part 3, pengoksidaan dan penurunan. Okey, baik ya. So, untuk video yang ketiga berkaitan dengan subtopik ini, kita akan fokus pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Kalau kita recall semula lah ya buku teks. Okey. Bahagian Raja 1.1 untuk tindak balas redox. Tindak balas redox boleh ditakrifkan dengan penambahan atau kehilangan oksigen, dah bincang semalam. Penambahan atau kehilangan hidrogen, dah bincang video sebelum ini. Ini video part 2. Okey, yang ini video part 2. Sebentar ya. Yang ini video part 2. Yang ini video part 1. Okey, jadi hari ini pemindahan elektron, video kali inilah berkaitan dengan pemindahan elektron. Ini video part 3. Okey. Okey, kita lihat situasi gambar 1.2 Pembakaran pita magnesium dalam oksigen. So, magnesium dan oksigen. Okey, pembakaran magnesium dalam oksigen menghasilkan magnesium oksida. Magnesium oksida ialah sebatian ion yang terbentuk apabila elektron dipindahkan daripada logam kepada bukan logam. Jadi, ini adalah persamaan antara magnesium dan juga tindak balas dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Sebenarnya berlaku pemindahan elektron ketika tindak balas. Okey, maka pengertian tindak balas, pengoksidaan dan penurunan diterangkan berdasarkan pemindahan elektron. So, ini penerangannya. Yang pertama, tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tindak balas kehilangan elektron. Yang kedua, tindak balas penurunan berlaku apabila suatu bahan tindak balas menerima elektron. Okey, selalu sebelum ini saya terangkan, kalau kehilangan elektron tu, kalau kita buat persamaan, lepas anak panah ada elektron, so itu kehilangan elektron lah. Kalau menerima tu, kalau sebelum ni saya buat persamaan kimia tu, elektron akan tertulis sebelum anak panah. Okey, so kita teruskan ya. Okey, bukan semua tindak balas redox dapat diterangkan berdasarkan penambahan dan kehilangan oksigen atau hidrogen. Sejak penemuan elektron oleh J.J. Thomson pada tahun 1897, ahli kimia mula menggunakan konsep pemindahan elektron untuk menerangkan tindak balas redox. Banyak tindak balas redox dapat diterangkan dengan menggunakan konsep pemindahan elektron. Pemindahan elektron dalam tindak balas redox dapat dijelaskan dalam setengah persamaan yang berikut. Kalau tadi kamu nampak persamaan yang lengkap, magnesium tambah oksigen akan menghasilkan magnesium oksida. Betul? Okey, kita pun seimbangkan. Okey. Tapi untuk pemindahan elektron, tindak balas redox kita jelaskan dalam setengah persamaan. Okey, ini contoh setengah persamaan. Setengah persamaan tindak balas pengoksidaan.
Okey. Daripada persamaan yang lengkap ini, setengah persamaan untuk peroksidan adalah magnesium menjadi ion magnesium dan juga 2 elektron. Manakala setengah persamaan penurunan, sebab magnesium telah dipilih untuk tidak balas pengoksidaan, maka bahan lagi satu akan dipilih sebagai tidak balas penurunan lah. Okey. So oksigen kita ambil setengah je kan. Setengah tu maksudnya satu bahan sajalah. So oksigen, kalau kamu lihat di sini, oksigen dia akan jadi ion oksida. Ini persamaannya. Oksigen menjadi ion oksida. Okey. Jadi bila kita seimbangkan, inilah persamaannya lah. Ada pertanyaan tak setakat ni? Okey, saya terangkan lagi sebentar ya. Okey, saya terangkan lagi. Begini. Tadi persamaan adalah magnesium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. So persamaan kita seimbangkan. Okey, persamaan setengah ya. Kita buat persamaan setengah. Persamaan setengah. Okey. Ini kita yang atas ni kita panggil persamaan seimbang. Persamaan seimbang. Semua bahan dan hasil kita tuliskan dalam satu persamaan. Okey. Kalau persamaan setengah tu macam mana? Kamu perhatikan kan melibatkan dua bahan kan? Ada dua bahan. Okey. Persamaan setengah tu maksudnya setiap bahan tu kita asingkan lah. Contoh, persamaan setengah yang pertama, kita gunakan bahan magnesium dahulu. Okey, kita cuba tulis di sini. Persamaan setengah yang pertama ya. Magnesium. Okey. Kalau kamu nampak, lepas nak panah, dia hasilkan apa? Di sini, magnesium oksida ini sebatan ion. So, magnesium akan menghasilkan ion magnesium. Nampak tak? Okey. Okey. So macam mana kita nak seimbangkan persamaan setengah ni? Kita kena seimbangkan. Kita kena seimbangkan casnya supaya seimbang lah. Contoh, magnesium casnya di sini tak ada kan, kosong kan. Okey, cas untuk bahan yang di sini positif 2. So macam mana kita nak seimbangkan? Okey, macam mana positif nak jadi kosong, macam sebab ini kita kata kosong lah kan, sebab tak nampak kan. Okey. So kita kena tambahkan dengan apa? Tambahkan dengan 2 elektron. Kenapa tambah 2 elektron? Supaya cas boleh seimbang lah. 2 elektron tambah 2 positif, kosong kan. Jadi ini persamaan setengah untuk magnesium. Jadi dah selesai lah, dah seimbang dah untuk persamaan setengah magnesium. Okey, kita buat persamaan setengah oksigen pula. Oksigen yang mana saya guna pen merah lah. Okey, oksigen yang ni lah kan. Okey, kita tulis. Oksigen bahannya. Hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi ion oksigen. Ingat, ion oksigen casnya berapa? 2 negatif kan? Casnya 2 negatif. Okay. So, kita nak letak elektron kat mana? Lepas anak panah ke seluar anak panah? Supaya seimbang. Okay. So, maksudnya hasil casnya negatif 2. Bahan di sini casnya kosong lah. Tak ada cas kan tu. Okay. So, elektron nak letak mana? Adakah elektron kita letak di sebelah kanan? Ataupun elektron letak di sebelah kiri. Cuba kalau sebelah kanan ni. Cas dah negatif 2. Elektron kan negatif juga. So nanti hasilnya
negatif 4. So tak sesuai letak di situ. So kita perlu letak di sini. So sini charge-nya di bahagian bahan ni 2 elektron. So charge-nya adalah, kalau kita tulis charge je, charge-nya negatif 2. Sebelah sini pun charge-nya negatif 2. Sama kan? Jadi seimbang lah. Lagi satu yang saya nak kamu ingat, saya nak ingatkan kamu, ini kan redox. Bila redox ni, pengoksidaan penurunan serentak. Magnesium, okey. Magnesium, kalau kamu perhatikan, bertukar menghasilkan ion magnesium yang bercas 2 kan. So bila diseimbangkan, elektron berada di sebelah kanan. Ini kita panggil kehilangan elektron. Okay, so kehilangan elektron ini sebenarnya ialah apa? Kehilangan elektron sebenarnya ialah mengalami penurunan ke pengoksidaan kalau untuk syarat elektron. So sebenarnya dia mengalami pengoksidaan. Jadi ini pengoksidaan. Kalau redox, kalau salah satu dah pengoksidaan, satu mestilah penurunan. Kalau kita perhatikan oksigen bersama setengah oksigen, dia menerima elektron kan. Apa bukti dia menerima elektron? Dia berlaku sebelum tindak balas kan? No, bukan berlaku sebelum tindak balas. So maksudnya hasilnya nanti ada negatif lah. Okey, sebelum itu positif, sebelum itu tak ada charge kan. So menerima elektron berada sebelum anak panah tu. So itu kita panggil penurunan. Okey, yang ini kalau pengoksidan elektron lepas anak panah kehilangan lah. So penurunan menerima. So ini kita panggil persamaan setengah sebenarnya. Persamaan setengah. Okey. So kita teruskan sikitlah pada nota buku teks. Okey, tadi saya terangkan sikitlah yang ni kan. Tadi saya dah terangkan sebenarnya. Okey. So kalau diperhatikan di sini, biasalah soalan biasa. Soalan biasa. Apa bahan yang dioksidakan? Apa bahan yang diturunkan? Okey, bahan ada dua kan? Sama ada magnesium ataupun oksigen kan. So mana yang dioksidakan? Yang dioksidakan ialah magnesium. Atom magnesium kehilangan elektron. Kamu nampak ni? Magnesium kehilangan elektron. Elektron berada selepas anak panah. So kalau hilang elektron, jadi dialah yang dioksidakan. Okey. Jadi magnesium telah pun selesai lah. So apa yang diturunkan? Mestilah bahan yang lain. Okey, selain magnesium ada oksigen. Kita tahu oksigen lah yang diturunkan. Tapi apa dia punya penerangan? Molekul oksigen menerima elektron. Berdasarkan persamaan setengah, oksigen tambah elektron. Itu menerima elektron maksudnya. Okey. Jadi, kalau ditanya apakah ejen pengoksidaan? Ejen pengoksidaan macam yang saya sebutkan sebelum ini, dia sebenarnya adalah bahan yang sebaliknya lah. Bahan yang diturunkan. Apa bahan yang diturunkan? Oksigen. Perinciannya, oksigen ialah penerima elektron. Okey, apa ejen penurunan? Saya ulang sebelum ni, bahan yang dioksidakan. Okey, apa dia yang dioksidakan? Magnesium kan? Okey, magnesium ialah penderma elektron. Itu cara kita nak terangkan. Okey, so nanti insya-Allah buka sekolah ya. Kalau boleh minggu awal, minggu pertama kedua tu, kita cuba mengkajilah. Kita buat aktiviti pemindahan elektron pada suatu jarak. Gunakan tiup U, ada bahan-bahan. So kita akan kajilah mana yang menerima elektron, mana yang menerima elektron. InsyaAllah kita akan jumpa dan lakukan aktiviti ini sejurus buka sekolah. Okey, terima kasih.